Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara, selepas Bersatu menerima berita yang amat buruk, mana terdapat wakil rakyat Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Makna kata beralih sokongan daripada Bersatu. Akhirnya, saudara-saudara, Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, baru-baru ini telah membuat pengumuman ataupun keputusan supaya semua wakil rakyat bersatu untuk menyatakan kesetiaan mereka, termasuklah kepada wakil-wakil rakyat bersatu yang isytihar sokongan terhadap PMX. Namun disangkakan akan ada satu penyelesaian ataupun semua wakil rakyat bersatu akan menyatakan sokongan. Namun lain pula yang jadi, di mana disahkan dua MP bersatu yang menyokong PMX. Dua MP bersatu sokong Anwar tak akan nyatakan kesetiaan, kosongkan kerusi. Ini satu lagi tamparan hebat untuk kepimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional. 2 daripada 7 wakil rakyat Bersatu yang sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan mereka tidak akan melayan arahan bertulis daripada parti untuk menyatakan kesetiaan mereka dalam tempoh 14 hari mengosongkan kerusi. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal menyifatkan arahan itu sebagai tiada makna dan berkata dia tidak akan membalas surat yang dikeluarkan kepadanya. Saya nak tunggu apa tindakan mereka selepas 14 hari dan jika berlaku PRK pun saya akan turun bertanding. Apa yang saya buat adalah mahu menunjukkan tindakan mereka itu tak betul, merosakkan fikiran rakyat dan mengganggu ahli parlimen menjalankan tugas, katanya seperti dipetik BH. Syed Abu Husin juga berkata, dia telah merujuk surat itu dengan peguam dan bekas hakim dimaklumkan Bersatu membuat kesalahan kerana membuat gangguan dan menghasut rakyat. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, parti itu perlu membalas surat itu dalam tempoh 14 hari dikeluarkan, yaitu pada 17 Mei lalu, khusus kepada 6 orang yang diumumkan untuk menyokong sebelah blok kerajaan. Ada beberapa tambahan, arahan tambahan yang kita berikan kepada mereka, kata Hamzah. Adul Selat Kelang Abdul Rashid Asari turut mengumumkan sokongannya terhadap PM. Sementara itu MP Labuan Suhaili Abdul Rahman di petik laman FMT berkata dia telah menerima surat yang ditandatangani Hamzah yang menggesanya agar mengosongkan kerusi selepas keahlian partinya dilucutkan berkuat kuasa semalam. Suhaili bagaimanapun berkata dia tidak akan berbuat demikian dan akan terus menjalankan tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen. Dia juga mendakwa kandungan surat kepadanya yang dihantar menerusi email, berbeza dan tiada arahan tambahan seperti yang diterima 5 ahli parlimen yang lain. Nah, saudara-saudara, ini satu tamparan hebat kepada Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang dan juga Widin Yassin sebagai Presiden Bersatu. 2 MP Bersatu sokong Anwar tak akan nyatakan kesetiaan, kosongkan kerusi. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Saudara-saudara, hari ini saya ingin berkongsikan dengan satu kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia, mengejutkan Anwar Ibrahim, mengejutkan kabinet kerajaan dan juga pasti mengejutkan kepimpinan pembangkang yang lain.
Mungkin ada yang sangka di saat usia Mahathir yang menghampiri 100 tahun itu, Mahathir sudah nyanyuk, Mahathir sakit tenat, Mahathir tidak mampu bergerak lagi, Mahathir sudah uzur. Namun semua itu dinafikan. Walaupun kita tahu Tun Dr. Mahathir Mohamad memang pernah menerima rawatan di IJN, dan mungkin selepas ini pun masih menerima rawatan di IJN. Tapi kita harap Dr. Mahathir dalam keadaan yang baik-baik dan sehat saja. Di saat usianya 100 tahun, rupanya ini satu keputusan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengejutkan seluruh Malaysia. Melalui artikel daripada Sinar Harian pada 17 Mei, umat Islam dunia perlu bersatu bangunkan teknologi senjata tentang Israel. Keganasan Israel tidak dapat ditentang kerana kelemahan umat Islam bersatu dan membangunkan teknologi senjata. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir berkata, Al-Quran menyuruh orang Islam membuat persediaan untuk melindungi keselamatan ummah Islamiyah. Untuk ini, negara Islam dan orang Islam perlu memiliki ilmu senjata moden dan pasukan tentera yang tidak boleh menangkis serangan musuh. Maafkan saya. Tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan senjata sendiri. Ramai orang Islam yang berpendapat sunnah Nabi ini ialah berkenaan dengan pemilikan senjata zaman Nabi. Sebenarnya sunnah Nabi ialah keupayaan menyelamat umat Islam. Senjata zaman Nabi tidak mampu menyelamatkan di zaman ini. Senjata yang sesuai di zaman ini ialah machine gun, roket, meriam, kereta kebal, pesawat pejuang, kapal perang, dan lain-lain. Orang Islam tidak dapat cipta dan mengeluarkan senjata ini kerana tidak memiliki ilmu dan kepakaran yang diperlukan, katanya menerusi X pada Jumaat. Saudara-saudara, ini pasti satu pendedahan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pasti mengejutkan seluruh umat Islam di Malaysia. Dr. Mahathir berkata, orang Islam dahulu menguasai ilmu sains dan matematik. Berbeza dengan sekarang, kerana ada yang beranggapan ilmu-ilmu ini tidak memberi pahala untuk akhirat, dan dengan itu, keupayaan mereka mencipta dan mengeluar senjata terhakis. Jika orang Islam berhajat untuk tunaikan kewajipan mereka untuk melindungi dan menyelamat umat Islam, penguasaan ilmu sains dan matematik hendaklah dituntut. Katanya lagi, jika orang Timur boleh kuasai ilmu-ilmu ini dan mereka mampu mencipta dan mengeluar alat-alat pertahanan ini, tidak ada sebab kenapa orang Islam tidak boleh. Nah, saudara-saudara, itu adalah antara kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Anda boleh lihat melalui artikel sinarharian.com. Apa komen Anda? Ini pasti mengejutkan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad.